Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi sekali. InsyaAllah kita akan bincangkan tajuk yang seterusnya dalam bab 3, bab elektrik. Sekarang dah pun 3.2, rintangan. Okey, resistan, konduktor ohm dan konduktor bukan ohm. Alright. Kamu mungkin pernah dengar perkataan ohm ini sebab kamu dah pun belajar hukum ohm. Ni kamu dah pun belajar hukum ohm ini semasa di tingkatan 2 itu, yang mana dia menggunakan formula V sama dengan IR. Okay, ini kamu dah biasa dengar. Alright, jadi hari ini kita akan tengok apa itu konduktor ohm dan juga konduktor bukan ohm. Alright, bermaksud kalau di sini disebutkan bahawa kalau konduktor ohm itu bermaksud dia mematuhi hukum ohm. Konduktor yang mematuhi hukum ohm, kita namakan dia sebagai konduktor ohm. Kalau dia tidak mematuhi hukum ohm, bermaksud nama dia adalah konduktor bukan ohm. Bahasa Inggeris dia sebut ohmic konduktor dan juga non-ohmic konduktor. Itu beza antara kedua-duanya. Mari kita tengok yang mana yang dikatakan mematuhi hukum ohm dan mana pula yang tidak mematuhi hukum ohm. Jadi di sini kita perlu buat eksperimen. Dia ada eksperimen yang mana kamu akan buat di sekolah, insyaAllah. Dan biasanya kita akan gunakan dawai konstanten. Okey, dawai konstanten. Nak mengkaji ataupun inference daripada eksperimen ni ialah beza upaya yang merentasi suatu konduktor bergantung pada arus yang mengalir. So dia kata V ni bergantung kepada I. Okey, V adalah potential difference ataupun beza upaya. Dia bergantung kepada arus. Hipotesisnya dia kata apa? Semakin tinggi arus yang mengalir, semakin tinggi beza upaya yang merentasi konduktor. Okey, maksudnya dia berkadar teruslah ni. Kalau tinggi arus dia, maka tinggilah dia punya beza upaya ataupun voltan lah. Dulu kamu sebut sebagai voltan. Sekarang ni kita akan sebut beza keupayaan. Okey, jadi kita nak kaji hubungan antara beza upaya dan juga arus bagi dua konduktor ni. Yang pertama konduktor ohm dan lagi satu konduktor bukan ohm. So kita ada dua jenis konduktor. Konduktor ni tahu konduktor adalah pengalir elektrik. Benda yang boleh mengalirkan elektrik kita panggil dia konduktor. Jangan lupa pula. Okey, kalau bukan konduktor itu maksud dia penebat yang tak boleh alirkan arus elektrik. So dia punya MV dia, RV dia, yang ni yang kita manipulasikan. Ini MV, manipulated variable, yang ni adalah RV, responding variable ataupun yang bergerak balas. Arus sebagai MV, beza upaya adalah dia punya RV dia, dan juga yang kita perlu malakan ada tiga perkara kat sini. Yang pertama suhu, diameter dan juga panjang dawai konstanten. Kenapa tiga ni? Sebab dia ada kaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan. Kita akan tengok nanti. Okey, sebab tajuk ni tajuk rintangan. Kita akan tengok faktor-faktor itu. Okey, di sini ada dia bagi satu maklumat berkenaan dengan SWG. Apa ni? Ini adalah standard wire gauge. Okey, SWG yang biasa kita guna kat mak-mak sekolah. Kena ingat nombor dia kata semakin besar nilai SWG, bermaksud diameter dia semakin nipis. Contohnya SWG 36. Ini sangat halus. Berbanding dengan SWG 22. Yang ni dia punya diameter dia besar macam ni. Yang ni diameter dia halus je macam ni. Lagi besar nombor dia, lagi halus dia punya, ataupun lagi kecil dia punya diameter dia. Itu je dia punya perbezaan dia. Terbalik. Sepatutnya nombor besar lah kan. Tapi tak. Untuk SWG dia guna, kalau nombor tu besar dia semakin nipis ataupun semakin kecil dia punya diameter. Okey, ini semua radas dia ada kat sini. Cikgu akan terus pergi sebab yang ni cikgu akan laju. Kamu akan buat di sekolah nanti ni. Cuma cikgu akan tunjukkan dia punya hasil eksperimen nanti. Tapi rajah ni cikgu akan terangkan. Okay, selepas kamu dah susun, kita akan sambungkan sel kering ataupun power supply biasanya, tapi kena guna arus terus. Kita ada switch, kita ada ammeter, kita ada voltmeter, kita ada dawai konstanten kat sini. Dan wajib ada rheostat. Rheostat ni guna apa? Untuk mengawal arus. To adjust the current. Dia mesti, tugas dia adalah mengawal arus. Dia bukan kawal voltan, bukan kawal beza upaya, dia mengawal arus. Itu kerja rheostat. Okey, sekarang ni kita mulakan eksperimen kita dengan menghidupkan switch
Bila kita switch on, bermaksud lita tertutup. Tertutup. Lepas tu kita adjust rheostat ini sehingga bacaan dia di emitter ni menunjukkan 0.2 ampere. Maksudnya kita adjust arus lah tu. Lepas tu kita tengok berapa bacaan voltmeter kat sini. Alright, kita pun akan dapat bacaan voltmeter. Dah dapat I 0.2 berapa voltmeter, bacaan voltmeter. Lepas tu kita adjust lagi. Dah dapat bacaan tadi, kita dah ambil, kita adjust lagi arus dia jadi 0.3, 0.4, 0.5 dan 0.6. Ini mesti ada 4 nilai. 4 nilai ulangan. Alright, yang tadi nilai pertama. Ini adalah first value kita untuk MV. Sebab MV dia kena ada macam ni dalam prosedur. Yang pertama, dia mesti dimulakan dengan satu nilai. Okay, ini MV untuk arus. Inilah nilai pertama. Dalam paper 3 dia memang akan tekankan yang ni, tapi kamu nanti bila untuk KSSM kamu kena buat eksperimen sendiri. Jadi kamu kena juga tulis ni untuk dia punya prosedur. Ataupun prosedur diberi, cikgu pun belum pasti lagi benda ni belum orang kata belum dimuktamadkan lagi lah Okey, jadi bila dah ada tu kita akan buat keputusan. Ini kita menjadualkan data Kita dapat data, kita kena buat apa dapatan kita. Contohnya kita dapat ini, kita tak buat eksperimen Kalau buat eksperimen kita akan dapat jawapan yang sebenar lah. Contoh, cikgu bagi contoh macam ni. 0.2 dapat 0.1, 0.3 dapat 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Ini contoh nilai yang cikgu boleh bagi. Jadi kamu nampak pattern dia. Pattern dia, arus dia semakin meningkat, beza upaya dia pun semakin meningkat. Ini yang kita akan kaitkan untuk kita buat kesimpulan nanti. Dalam kesimpulan nanti untuk kita buat rumusan. Dan juga kita mesti plot graf. Lepas ni kita akan plot graf. Okey, itu eksperimen pertama. Eksperimen yang kedua pula, dia gunakan konduktor bukan ohm. Dia gunakan mentol berfilament. So, dia punya MV dia, RV dia sama. Okey, cuma yang C dia ni, dia punya apa kita panggil CV dia, constant variable dia lain sikit. Dia guna panjang saja Beza dia adalah panjang. Okey, dengan radah yang sama, cuma ubah dia punya bahan tu je. Kita buat prosedur yang sama. Kita mulakan arus dia dengan 0.14, lepas tu 0.16, 0.18, 0.20 dan 0.22. Sama juga macam tadi. Yang ni nilai pertama MV. Nilai pertama MV. MV tu ialah manipulated variable lah, arus kita ni. Lepas tu dia mesti ada 4 nilai yang diulang. 4 nilai diulang. Okey, diulang eksperimen tu lah. Sebut dia kata ulangi langkah. Bila kita ulang dengan 4 nilai ini, maka kita ada 5 nilai MV kita. Lepas tu kita pun buat jadual untuk dapat keputusan. Ini MV, ini RV. So 0.14. Contoh lagi cikgu bagi 0.1, 0.3, 0.7, okay, 1.1, 1.6. Okey, contoh dapat bacaan yang macam ni. Okey, untuk eksperimen yang bukan ohm ini, kita dapat bacaan yang macam ni, yang mana dia akan kita plotkan di dalam graf. Kamu tengok bila kita plot graf apa jadi. Sekarang ni dia kata analisis data ialah kita plotkan graf beza upaya melawan arus. Bila dia sebut beza upaya melawan arus, kalau kamu tengok nanti graf dia mesti yang depan ni duduk kat paksi Y. Yang mana sebut dulu, maka sinilah VV, kita akan lawankan dengan IA. Alright. Kedua-dua eksperimen kita buat, maka lepas tu baru kita buat kesimpulan. Sekarang ni mari kita tengok dia punya graf hasil dapatan dia. Alright. Jadi bila kita dah plot graf, kita akan dapati bahawa graf ni dia tak apa lengkap sikit. Sepatutnya dia terus ada unit IA, VVIA. Okey, mari kita tengok apa beza dia. Graf yang konduktor ohm ni kita akan dapat kenaikan dia adalah seragam, dan kita dapat satu garis lurus yang cantik, dan dia melalui titik 00. Bila dia lalu titik 00, kita akan namakan dia sebagai berkadar terus. Ini kita dah belajar dah dalam tingkatan 4 graf. Semasa kita nak menganalisis graf-graf tu, kita dah pun belajar tahun lepas.
Jadi bila nampak macam ni, dia adalah berkadar terus. Okay, V berkadar terus dengan I. Kita boleh sebut. Tapi bila kita dapat yang tadi untuk graf bagi konduktor bukan ohm, yang mental filament itu, kita dapati dia punya kenaikan dia tak seragam macam ni. Dan kita dapat satu graf garis lengkung. Ini kita hanya boleh sebut V bertambah dengan I. Bertambah dengan I. Dia tidak ada perkataan, sebab sebelum ni kita belajar juga untuk hubungan-hubungan ni. Kita kata bertambah secara linear, berkurang secara linear, berkadar terus, berkadar songsang, dan juga bertambah dengan. Yang ni bukan linear sebab dia garisan lengkung. Maka dia kita boleh sebut V bertambah dengan I, tetapi bukan secara linear. Kalau linear, macam ni graf dia. Okey, sama ada dia memotong graf lurus Cikgu tarik guna ni tak lurus, tak apalah lebih kurang macam itulah sepatutnya. Ataupun dia memotong paksi Y, X dan terus memotong paksi X kat bawah. Ini kedua-duanya ialah bertambah secara linear. Yang ni bertambah saja, bertambah saja. Kalau kita kata VIA, kalau graf macam ni kita akan sebut V bertambah secara linear dengan A, macam tu. Linear tu menunjukkan garis lurus. Okey, jadi yang ni bukan garis lurus, kita tak boleh sebut perkataan linear. Alright, jadi kadar pertambahan dia adalah tetap, tapi yang ni meningkat. Rintangan dia adalah mala, yang ni rintangan dia meningkat. Mana datang mala ni? Mala ni rintangan dia adalah sama dengan, kita buat calculation. Okay, daripada graf ni kita kena analisis sikit. VIA, kita akan dapat satu nilai yang mana kalau garis lurus macam ni, kalau kita ambil dia, kita ambil satu titik, sini adalah Y. Okay, kalau kita buat graf macam ni, kita buat satu segitiga, kita ambil satu titik ini. Titik ini adalah X2, Y2. Sini adalah kosong-kosong ni, kita ambil sebagai, inilah X1, Y1. Ini kamu dah belajar ni dalam matematik, macam mana kita nak mengira kecerunan. So gradient dia ataupun kecerunan dia ni, M sama dengan delta Y perkali dengan delta X, sama dengan Y2 tolak Y1 terbahagikan dengan X2 tolak X1. Okey, sekarang ni kamu akan dapat satu nilai yang constant. Satu nilai yang constant. Dia dari segi unit dia pula, dari segi unit kena tengok ni. Paksi Y kita, kalau tengok dia punya ni, dia adalah V perkali dengan I. Tengok paksi Y kita adalah V dan paksi X kita adalah I, kuantiti fizik dia. Dari segi unit, dia adalah volt perkali dengan ampere. Alright, jadi kecerunan kita akan dapat satu benda yang mala. Sebab kalau kamu ambil kecerunan kat sini pun sama juga, kecerunan kat mana-mana tempat pun kamu akan dapat nilai yang mala. Nilai yang mala ini sebenarnya adalah disebut M ni sama dengan V per I. Maka kita kata V per I ni mala. Mala itu kita letakkan nama dia. Nama dia ialah apa? Rintangan. Maka R kita dapat R sama dengan V perkali dengan I. Maka last kali keluarlah formula bagi hukum Ohm, iaitu V sama dengan IR. Ini yang kamu belajar masa tingkatan 2 tu. Okey, nilai yang mala itu sebenarnya adalah rintangan. Rintangan dia mala dan tetap. Okey. Sorry ni, rintangan dia adalah mala. Yang ni rintangan dia meningkat sebab kalau kita ambil dia punya kecerunan dia akan bertambah. Itu beza dia. Jadi dalam kes ni, nilai bagi kecerunan itu sebenarnya adalah rintangan. Maka rintangan pula kalau kita tengok unit dia adalah volt per ampere. Atau kita lebih kenali dia sebagai ohm. Nilai dia adalah ohm. Ni nama simbol omega ni, nama dia adalah, kita sebutan dia nama dia ohm. Alright. Jadi kamu dah dapat sekarang ni, kalau kita ada graf V lawan I, kecerunan bagi graf tersebut adalah bersama dengan rintangan. Okey, sebenarnya bawah ni dia ada terangkan. Kita tengok. Okey, yang ni graf menunjukkan hubungan antara beza keupayaan dengan arus bagi sebuah mentol berfilamen tungsten. Dawai tungsten yang digunakan dalam mentol filamen merupakan konduktor ohm. Oleh kerana filamen mentol bergelung, dawai filamen menjadi panjang. Apabila arus yang mengalir melaluinya bertambah,
suhu dawai meningkat, pada masa yang sama rintangan turut meningkat dan lampu akan menyala. Pada ketika ini dawai tungsten merupakan konduktor bukan ohm. Nampak? Kalau dia pendek saja, kita buat eksperimen, kita dapat satu straight line. Tapi bila mana kita jadikan dia sebagai satu bergulung, kenapa kita nak gulung-gulung dia ni? Kita nak panjangkan ni? Ada reason dia. Sebab dia kaitkan dengan rintangan nanti. Semakin tinggi panjang dia, pelik kan ayat tu. Semakin panjang dia, lagi pelik. Semakin apa kita nak panggil ni? The longer the length. Macam tu bahasa Inggeris dia. Semakin tinggi panjang wayar, semakin tinggi panjang wayar, semakin tinggi rintangan dia. Itu yang kita akan kaitkan nanti dengan faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan. Okey, jadi bila mana kita panjangkan dia, rupanya dia berubah. Sebab apa? Rintangan tinggi, haba dia akan meningkat. Dia akan menghasilkan haba. Bila menghasilkan haba, suhu dia meningkat. Sebab suhu juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rintangan. Jadi that's why dia dapat graf yang macam tu. Pada waktu dia jadi filament, maka dia dianggap konduktor bukan ohm. Okey, sampai setakat tu juga kamu boleh faham. Alright, jadi yang tu kita tinggalkan dulu sebab dia ada satu lagi subtopik berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi rintangan itu. Sekarang ni kita nak settlekan dulu berkenaan dengan macam mana kita nak selesaikan masalah bagi sambungan litar bersiri dan juga selari. Okey, series and parallel circuit. Mari kita tengok litar siri, litar selari. Ini pun kamu dah tengok masa dah pun belajar masa tingkatan 2. Ingat balik. Okey, so litar bersiri ni bermaksud dia sambung secara terus macam ni. Kalau cikgu lukis untuk pemudahkan macam ni lah. Okey, yang ni cikgu wakilkan bagi rintangan. Alright. Okey, jadi yang ni R1, R2, R3 cikgu sambung secara siri. Ini sambungan sesiri ataupun bersiri. Dia sebut bersiri. Ataupun bahasa Inggeris dia sebut series. Okey. Tapi kalau kita sambung pula secara selari macam ni. Okey. Dengan nilai yang sama R1, R2 dan juga R3. Okey, ini beza antara bersiri dan juga selari. Ini selari ataupun parallel. Okey, parallel circuit dan juga series circuit. Dua itulah. Okey, mari kita tengok. Dah tu apa benda yang banyak-banyak ni? Yang banyak-banyak ni dia sambung voltmeter, ammeter, kan? Dia nak tengok apa jadi pada V1, apa jadi pada V2, apa jadi pada V3, apa jadi pada A1, A2, A3. Kita nak tengok apa beza dia bila kita sambung siri dan sambung selari. Mari kita tengok. Ini kamu kena faham dan juga kalau boleh cuba hafal. Alright. Jadi untuk siri, untuk litar siri, jumlah arus dia sama semua. Nampak ni? I dia adalah sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Bermaksud bila arus tu masuk, bermaksud bila arus tu masuk daripada sini, bateri masuk arus. Ingat bateri arus mengalir daripada positif ke negatif. So arus dia mengalir ke arah sana. Masuk ke A ni, bacaan A ni, katakan bacaan ni 2 ampere. Contohlah contoh 2 ampere. Bermaksud A1 juga 2 ampere, A2 juga 2 ampere, yang A3 juga 2 ampere. Kalau kita sambung secara siri, bacaan arus dia malah je sepanjang litar ni. Okey, itu untuk arus. Kita kaji yang siri dululah. Tapi untuk beza upaya pula, beza keupayaan dia pula, potential difference dia punya bacaan dia adalah hasil tambah. Okey, kalau V ni ialah V total, biasanya cikgu tulis V total. V total tu maksud dia beza upaya daripada bateri. Contohnya kita ada 3 volt. 3 volt ini daripada bateri. Bermaksud V1 campur V2 campur V3 akan menghasilkan nilai 3 volt ni. Kalau kes macam ni, mungkin dia 1 volt campur 1 volt campurkan dengan 1 volt. Jadi hasil tambah dia adalah 3 volt. Macam tu.
Ataupun kadang-kadang dia ubah bergantung pada rintangan tu, bergantung pada nilai perintang. Contoh mungkin 0.5, lepas tu 2 volt 0.5. Mungkin boleh jadi macam tu. Tapi nak sebutnya adalah hasil akhir dia mesti sama dengan V total. Okay, V total, V yang dibekalkan ataupun potential difference yang dibekalkan oleh bateri ataupun sumber kuasa. Dia hasil tambah. Kalau kita tengok raja, kejap cikgu ulang balik supaya kamu faham. So katakanlah kat sini adalah 3 volt. Maka sini mungkin cikgu sebut tadi, cikgu ubah sikit lah. Katakan ini 0.5 volt, ini 2 volt, sini 0.5 volt. Tengok hasil tambah dia. V total kat sini lah V total kita. Kat sini 0.5 campurkan 2, 2.5, 2.5 campur 0.5, dapat balik 3 volt nanti. Itu maksud dia bagi sambungan siri dia adalah hasil tambah. Okey, sekarang ni tengok dia punya rintangan berkesan pula. Rintangan berkesan dia sama juga macam potential difference. Beza upaya dia. Dia adalah hasil tambah. Alright, kalau kamu tengok dia adalah hasil tambah. So R dia, ini R total sama dengan R1 campurkan dengan R2 campurkan dengan R3. Contoh cikgu bagi kat sini, kalau lah contoh nilai R1 ni adalah 2 ohm, ni 3 ohm, yang ni 2 ohm. Maka kita tambah semua. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 2, 7 ohm itu adalah rintangan berkesan bagi litar ni. Kita panggil dia total effective resistance. Hasil tambah, dia juga adalah hasil tambah. Alright, jadi untuk litar siri kamu tahu dah. Kamu akan tengok untuk I saja yang berbeza. V dengan R dia sama, hasil tambah. Tapi I dia sama untuk semua. Maksud dia dalam tu semua I dia akan nilai dia sama dengan nilai arus bagi dalam litar tu. Alright, tapi V dia hasil tambah, R dia pun hasil tambah. So I je lah yang berbeza daripada dua ni. Okay, mari kita tengok yang selari pula. Yang selari. Okay, kalau yang selari, kita tengok apa jadi pada I dia. I dia pula, bila masuk daripada sini I ni I total. Okay, bila I total tu datang sini, jumpa junction. Ini penting ni. Untuk selari ni, dia ada junction ataupun dia ada simpang dia. Maka dia terbelah 3 ni. Okay, untuk selari dia ada junction ataupun simpang, maka dia akan bahagi pada 3 ni. Dia akan pergi sini. Sini I1, kat atas ni I1, ini tengah ni I2, kat bawah ni I3. Okay, katakanlah masuk kat sini 3 ampere. Contoh I1, dia semua ni adalah hasil tambah. Bermaksud kat sini 1 ampere, sini 1 ampere, sini pun 1 ampere masuk. Tapi bila dia combine balik, jumpa balik kat sini, dia akan jadi I sama dengan 3 ampere balik. Selepas dia keluar daripada junction itu, daripada sempang itu, maka dia akan jumpa balik dengan total nilai dia yang sama, 3 ampere balik. Tapi bila dia lalu kat sini, semuanya dibahagikan. Mungkin dia bergantung pada R, sebab tu kita akan gunakan setiap laluan ni, kita akan guna V sama dengan IR, V1 sama dengan I1, R1. Macam tu kita akan guna nanti. Kita akan tengok dia punya solution. Okay, sama juga dua ni. Kalau dia kata ini 0.5 ampere, ni 2 ampere, ni yang penting total dia dapat balik 3 ampere. Itu contoh. Itu bagi litar selari untuk nilai arus. Dia adalah hasil tambah. Beza tak dengan siri? Berbeza lah. Siri tadi semua sama. Yang ni dia hasil tambah. Tapi untuk voltan pula, dia adalah sama pula. Dia terbalik dengan apa litar sesiri tadi, dengan litar bersiri tadi. Okey, kalau kamu tengok yang ni dia sama dengan, bermaksud kalau voltan kat atas ni kita bekalkan 3 volt, maka dekat sini pun 3 volt, dekat perintah ni pun 3 volt, dekat perintah bawah ni pun 3 volt. Maka semua nilai dia adalah 3 volt. Itu beza dia. Dan untuk rintangan berkesan dia adalah 1 per. Yang ni lain sikit. So kamu akan dapat dia adalah 1 per. Yang ni sebenarnya untungnya kalau kita guna litar selari ni, sebab dia 1 per. Kalau 3 ohm dengan 3 dengan 1 per 3, sangat jauh beza nilai rintangan. Nilai rintangan ni kita tak nak tinggi. Kebanyakan keadaan kita tak nak tinggi di dalam litar. Tapi ada setengah keadaan kita perlukan rintangan tinggi. Contohnya kita nak menghasilkan haba yang tinggi, kita perlukan rintangan. Sebab rintangan akan menghasilkan heat energy ataupun tenaga haba. Maka ada waktu kita pakai, ada waktu kita tak
tak nak haba ni banyak dalam liter. Okey, jadi dia 1 per R total sama dengan 1 per R1 campurkan dengan 1 per R2 campur dengan 1 per R3. Sebenarnya kalau ada sampai N, campurlah sampailah 1 per Rn. Tak kisahlah banyak mana pun. Sama juga dengan yang ni. Campurlah sampai ke Rn. Rn tu maksud dia sebanyak mana rintangan yang ada dalam liter tu, kita campur semua. Okey, maka kita dapat untuk liter selari, rintangan berkesan dia adalah 1 per R. Tapi bila dah habis kamu kira, kamu kena pusing balik. Contoh R1 katakan 1 per R total, kita dapat 1 per 2 campurkan dengan 1 per 4 campurkan dengan 1 per 2. Contoh. Maka kita dapat 5 per 4. Okey, kita dapat 5 per 4. Lepas tu, bila ini bukan R total lagi, maka R total kita, inilah 1 per RT. R total kita adalah 4 per 5. Pilihlah berapa, 0 per berapa. So nilai R total adalah 0.8 ohm. Nampak, bukan 5 per 4 bukan 1 point something. Kita kena terbalikkan dia, lepas tu baru kita bahagikan. Okey, boleh bermaksud nilai dia akan jadi sangat rendah lah. Kalau yang sana, kalau 24 dengan 2 ni, kalau 3 perintang, dia akan jadi 8 ohm. Beza tak 8 ohm dengan 0.8 ohm? Memang jauh beza dia. Okey, jadi kita tengok contoh lah, senang. Sekarang ni kamu dah tahu dia punya ni. Mari kita tengok contoh. Contoh 1, 3 buah perintang disusun secara bersiri dan selari seperti ditunjukkan dalam rajah 3.13. Nilai perintang bagi R1, R2 dan R3 ialah 2 ohm, 4 ohm dan juga 12 ohm masing-masing. Alright, sekarang ni apabila switch ditutup, hitungkan rintangan berkesan R. Okey, dia nak kita kira rintangan berkesan. Sekarang ni kamu dah nampak R1 kita berapa? R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3 12 ohm. Okey, lepas tu nampak V ni. Ni adalah V total kita ni. V kita adalah 6 volt. Alright. Sekarang ni dia tanya rintangan berkesan. Rintangan berkesan, kalau kes yang macam ni, kita ada siri dan selari, kita akan combine terus. Kita tengok dulu yang selari kat sini. Kita gabungkan dulu. 1 per R sama dengan 1 per R2 campurkan dengan 1 per R3. Okey, kalau kes macam ni, cikgu lebih suka tulis 1 per R23 sama dengan, kenapa cikgu tulis R23 ni? Sebab kita nak combinekan dua perintang kat sini. Maka kita akan dapat 1 per 4 campurkan dengan 1 per 12. So 3 per 4, kamu akan dapat 4 per 12. Ini adalah 1 per R23. Maka kita akan dapat R23 adalah 12 bagi 4, 3 ohm. Kamu terbalikkan yang ni bila dah sini terbalik, kamu pun terbalikkan. Pusing ini matematik, ini simple je ni. So kamu dah dapat 3 ohm untuk R23. Sebenarnya apa yang kamu buat, liter ni telah berubah. Okey, kalau cikgu boleh lukis semula liter ni, bagi nampaklah Okey, kita ada sini, kita ada sini ada satu perintang. Sekarang ni cikgu buat macam ni je jadi. Lukisan kita dah jadi macam ni. Yang ni adalah R1, ini dah jadi R23. Kenapa jadi macam ni pula ni? Sudah. Relax. Okey Yang ni R1 kita berapa nilai dia tadi? R1 2 ohm. Ini 2 ohm. R23 kita dah kira tadi dia adalah 3 ohm. Sebenarnya daripada lukisan yang macam ni, asal dia okey, cara nak lukis ni macam-macam lah. Ada yang kalau cikgu suka buat yang macam gigi ni kan. Ada juga yang tulis buat kotak macam ni, tak ada masalah lah
Ini pun simbol bagi perintang. So inilah R1, ini R2, R3. Sebenarnya R2 dengan R3 kita dah combinekan dia, keluarlah yang ni. Jadi lukisan kita dah jadi apa ni? Satu lita yang hanya kita panggil dia lita sesiri saja. Maka kalau dia tanya rintangan berkesan bagi lita semua ni, dia hanyalah R total kita sama dengan R1 campurkan dengan R2, 3. Sebenarnya ada cara lain lagi untuk buat calculation ni ya. Kita kira sekaligus je, tak payah buat macam ni. Tapi cikgu takut kamu pening, jadi tak apalah cikgu tunjuk macam ni satu persatu. So R1 kita ialah 2 ohm campurkan dengan 3 ohm, maka kita akan dapat 5 ohm. Okey, inilah rintangan berkesan bagi lita tersebut. Cikgu biasa tulis RT, R total, jumlah rintangan. Okey, dapat 5 ohm. Ini yang A. Seterusnya dia tanya apa lagi? Okey, sekarang ni kita tengok yang B ni. Arus dan beza keupayaan yang merentasi perintang 2 ohm. Okay, perintang 2 ohm itu ialah perintang yang R1 tu, yang kat depan. Tapi kita kena tahu dulu berapa nilai arus total. Cikgu guna perkataan total ni sebab apa? V 6 volt ni ialah V total. V total. R total tadi kita dah dapat. Sekarang ni kita nak I total pula. I total tu ialah jumlah arus yang mengalir dalam keseluruhan lita. Maka kita gunakanlah formula V sama dengan IR. Maka kalau sebab V ni kita dah ada nilai, R kita dah ada nilai, kita nak dapatkan I sama dengan V per dengan R. V kita berapa volt? 6 volt perkan dengan R kita tadi 5 ohm. Maka kita akan dapat 1.2 ampere. 1.2 ampere. Okey, inilah I total kita. Okey, kalau nak tulis I saja pun boleh, IT pun boleh lah I total. Sebab semua kat sini total, V total, R total, maka I juga I total. Sekiranya kita tengok tadi, kita kata kalau R1 itu dia sambungan siri, bermaksud nilai bagi arus yang mengalir di R1 adalah sama dengan arus total. Okey, maka I dekat I1 I1 adalah sama dengan I total sama dengan 1.2 ampere. Okey, selesai untuk itu. Okay, tengok yang C pula. Okey, I1 kita dah dapat. Sekarang ni dia tanya V1 pula. Kan, V1 dekat situ. Maka kita gunalah V1 sama dengan I1 R1. Okey, jadi kita gunakan V1 sama dengan I1 R1. I1 kita dah dapat tadi 1.2. R1 kita adalah 2, maka kita akan dapat 2.4 volt. Okey, so itulah V1 kita. Selesai untuk yang B. Yang C pula. Arus dan beza keupayaan yang merentasi perintang 4 ohm dan juga 12 ohm. Okey, 4 ohm dengan 12 ohm tadi dia lalu situ. Maka yang ni untuk arus kita tahu dah. Bila yang dia ada sini rujukan rajah kat sebelah ni, cantik ni. Kat sini I kat sini ialah 1.2 ampere. V dekat sini kita dah kira tadi 2.4 volt. Alright. Bila sampai ke kawasan yang lita dia adalah parallel ataupun selari, I2 dengan I3 dia adalah tak sama. Tak sama. Sebab dia dipecahkan daripada yang tadi. I total tadi dia akan pecahkan kepada dua laluan ini. Maka kita untuk kira sini kita ada V2 I2 R2. Dan di sini kita ada V3, R3 dan I3 kat sini bawah ni. Okey, jadi beza upaya dia, cuma beza keupayaan dia adalah hasil tambah daripada V1 dengan V23 ni. Sebab V23 dia nilai yang sama. Okey, cuma kita nak cari arus dulu. Tak apa, kita cari arus dulu untuk I yang melalui I2 dan juga I yang melalui I3 itu, R3. Okay, apa yang kita boleh nampak untuk V bagi R2 dengan R3 ni, di sini dia ada buat V tu, beza upaya daripada hujung ke hujung ni, ini adalah V total. Kita dah dapat tadi V dekat R1 adalah 2.4 volt dan V bagi R2 dan R3 ni dia adalah hasil tambah. Bermaksud kalau V total sama dengan V1 campurkan dengan V23. Macam sama macam perintang tadi.
Okey, untuk V total dia sama dengan V1 campur dengan V23. Kenapa? Sebab V23 ni dia akan sama. Sebab dia adalah litase selari. Litase lari. Maka kita boleh dapat tak V23? Boleh dapat. Maka V23 sama dengan V total tolakkan dengan V1. Kita akan dapat V total kita 6 volt. Tolakkan dengan 2.4 volt yang kita dapat untuk V1 tadi. Maka kita akan dapat 3.6 volt. Okey, ini ialah V23. Bermaksud V2 pun 3.6 volt, V3 pun 3.6 volt. Right, sekarang ni senanglah untuk kita cari I. Okey, terus untuk cari I, maka kalau kita nak cari I2 sama dengan V2 perkan dengan R2. Ini cikgu pemudahkan terus dia punya formula ya. Sebab formula asal, lupa pula cikgu nak terangkan. Ini daripada formula yang kamu biasa buat dulu, V, I, R. Ni segitiga ni. Alright, kalau kita nak cari V, dia adalah I darab dengan R. Daripada formula ni lah, V sama dengan IR. Jadi kalau kita nak cari I, dia adalah V per dengan R. Kalau nak cari R, dia adalah V per dengan I. Itu dia. Okey, sekarang ni kalau kita nak cari I, V per R lah. Kalau I2, sorry, silap tulis ni. I2 sama dengan V2 perkan dengan R2. V2 berapa? 3.6. R2 kita adalah 4 ohm. Maka kita akan dapat nilai dia 0.9 ampere. Okey, itu I2. I3 pula. I3 sama dengan V3 perkan dengan R3. V3 kita adalah 3.6, R3 kita adalah 12. Okey, maka kita akan dapat 0.3 ampere. Alright, 0.3 ampere. Kalau kamu perasan lah, kalau kamu perasan, tengok I2 dengan I3 ni, 0.9 dengan 0.3 ni kalau kita campur kan, dapat tak 1.2? Dia mesti dapat, kena dapat, wajib dapat. Sebab yang tu sama dengan nilai bagi arus total yang lalu di dalam lita tersebut. Jadi sekarang ni kita dah dapatlah semua nilai untuk I2, I3, V2, V3, semua dah dapat bila kita buat calculation. Tapi kena pecah-pecah macam ni lah. Kena pecah-pecah macam ni. Agak rumit, agak panjang, tapi insyaAllah kamu boleh dapat kalau kamu selalu buat latihan. Kita tengok beberapa contoh lagi insyaAllah supaya kamu boleh faham. Okay, tengok yang dua pula. Contoh dua lagi panjang, tapi jangan risau, simple saja. Jangan risau. Okay, mari kita tengok. Cikgu akan lukiskan dia punya lita ni kat tepi lah untuk mudahkan kamu nampak. So kita ada dia pakai power supply positif, negatif. V total dia adalah 5 volt. Ini adalah V total kita. Alright, 5 volt. Sekarang sini apa? Sini 4 ohm, 4 ohm, 2 ohm, 2 ohm, dan juga sini 4 ohm. Okey. Kalau tengok yang ni, tak payah risaulah. Cikgu nak letak nama dia supaya kita mudah faham nanti. Ni R1, R2, R3, R4 dan juga R5. Alright. Jadi macam mana? Dia tanya yang mula-mula ialah berapakah rintangan berkesan? Hitungkan rintangan berkesan. Kita kira rintangan berkesan dulu. Jadi dia rintangan berkesan
R total sama dengan apa? Okey, kalau cikgu dah sebut tadi, cikgu akan pemudahkan dia dulu. Kita mudahkan Rita ni. Macam mana kita nak mudahkan? Macam ni. Kita akan dapat Rita. Ini adalah R12. Okey, R12 ni dia bila sesiri macam ni, kita campurkan terus. Bermaksud nilai dia berapa? 4 campurkan dengan 4, dia akan jadi 8 ohm. Sampai sini pecah lagi. Sini ini pun kita mudahkan. R34. Bawah ni okey, kekalkanlah satu. Alright, pergi sini. Okey, kita dah pemudahkan kita punya Rita sekarang ni. Dah mudahkan, yang bawah ni kekal lah, R5. Yang ni adalah berapa? Nilai dia yang ni adalah 4 ohm. Okey, yang atas ni 34 ni berapa? 2 campur 2, dia juga adalah 4 ohm. Okey, 4 ohm. Dah semakin simple kita punya Rita. Pemudahkan lagi. Tanpa buat calculation dulu, kita boleh pemudahkan je kat sini. Maka kita akan dapat Rita macam ni. Okey, kat sini apa? Sini adalah R12. Sini jadi R345. Cumanya nak tahu berapa nilai R345 itu, kena buat calculation lah. Okey, mari kita tengok macam mana kita nak buat calculation. R12 kita dah ada tadi 8 ohm. R345 kita belum buat calculation. Okey, sekarang ni R345 tu cikgu kekalkan kat sini. Disebabkan dia adalah selari. R345. Okey, cara kira dia adalah 1 per R345 sama dengan 1 per R34 campurkan dengan 1 per R5. Maka kita akan dapat 1 per 4 campurkan dengan 1 per 4. Okey, dia ada cara lain yang lebih mudah. Bukan mudah, dia one shot, jalan sekali je. Tapi cikgu risau yang tu kamu sangkut. Jadi kita tak perlulah cara tu ya. Mungkin lepas ni kalau kamu dah mahir yang ni, insyaAllah kamu boleh guna kaedah tu. Okey, jadi 1 per 4 tambah 1 per 4, 2 per 4. Kamu akan dapat 2 per 4. Okey, ini 1 per R345. Maka R345 terbalikkan, 4 bahagi 2 dapatlah 2 ohm. So kita dapatlah nilai kat atas ni sama dengan 2 ohm. Maka rintangan berkesan kita adalah R12 campurkan dengan R345 dan kamu akan dapat R total dia adalah 8 ohm campurkan dengan 2 ohm. Maka kita akan dapat 10 ohm. So kita dapat rintangan berkesan dia adalah 10 ohm. Bagi semua perintang itu kita dah buat calculation, kita dah tambah semua. Okey. Atau cikgu nak tunjukkan cara yang satu lagi tu, RT Okey, bolehlah cikgu tunjukkan cara untuk kalau kamu nak buat satu kaedah lagi tu. Okey, ni kaedah yang lain. RT kita sama dengan, kita ambil semua ni 1, 2, 3, 4, 5 ni kita campurkan. Bermaksud R1 campurkan dengan R2. Okey, campur dengan 1 per ni dia lain sikit 1 per R34. Ni kena campurkan siap-siap campurkan dengan 1 per R5. Ni panjang sikit dia punya calculation dia. Tapi ini direct terus dapat. Kamu akan dapat terus. Kita cukup dekat sini lah Kita akan dapat R1 kita 4 campur 4 campurkan dengan 1 per 2 tambah 2 R3 R4 ni adalah 2 tambah 2 4, 1 per 4 campurkan dengan 1 per 4. Okey.
So kita akan dapat sini 4848 campurkan dengan yang ni 1/4 campur 1/4, kita akan dapat 2/4. 1/2/4. Maka kita akan pusingkan jadi 4/2. 4/2 sama dengan 2 campur 8, kita akan dapat juga 10 ohm. Direct terus. Ini boleh dapat direct terus. Cuma cikgu risau kamu tak dapat nak ubah sesuai formula dekat sini ni, dekat yang mula-mula ni. Kalau kamu boleh buat macam ni, insya-Allah direct terus. Tak perlu pecah-pecah tadi. Cuma cara tadi agak panjang, tapi insya-Allah harap kamu boleh faham lah. Yang ni pendek, pantas, tapi jangan lupa 1/per kan ni dengan 1/2 R34. Ini sebab kita combine terus, sebab dia selari kat sini. Dia sesiri. Maka kita kena campur siap-siap. 2 campur 2 jadi 4. Okey. Jadi itu kaedah kamu boleh pilih. Banyak cara. Antaranya yang tu. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, tengok soalan C. Beza keupayaan merentasi titik A dan B, iaitu VAB. VAB bermaksud daripada sini ke sini. Poin ni ke poin ni. Ni VAB. Sebenarnya dia nak kira yang kawasan ni lah. VAB ni kawasan ni. Ini adalah V yang 12 tadi tu. R1, R2 kan. V12. Jadi hasil tambah daripada V12 campurkan dengan VAB ni mesti dapat 5 volt. Last sekali. Okay, jadi sekarang ni, yang ni kita dah pelukis tadi. Kita tengok balik. Kita dah pemudahkan. Kita dah pemudahkan bahawa yang last tadi sekali ni, ini dekat sini adalah VAB yang dia sebutkan tu, iaitu V bagi, kalau kita ada tulis dari segi rintangan, kita ada 3, 4, 5. Ni V345 ni sebenarnya adalah sama dengan VAB yang kita nak cari sekarang ni. Sekarang ni kalau arus yang lalu sini semuanya 0.5 tadi, bermaksud kat sini juga arus dia akan lalu 0.5 juga. Kita gunakanlah yang tu. Maka untuk yang C ni, VAB sama dengan R345. Okey, bagi V345 ni ataupun VAB tu, kita boleh tulislah V345. V345 yang tadi kita buat tu sama dengan R345. Sama dengan I R345. I ni nilai dia sama. Sebab apa? Bila dia litar dah sesiri, R12 dia adalah sesiri dengan R345, maka I dia sama, kekal kat sini. I dia adalah 0.5 ampere yang tadi kita kira tu. Maka kita akan dapat V sama dengan IR. So V345 adalah sama dengan IR345. I kita 0.5. R345 kita adalah 2 volt 2 ohm. Maka kita akan dapat 1 volt. Inilah V345 ataupun dia nak tadi dah VAB. Ikut soalan je lah, VAB. Selesai untuk C, 1 volt. Jadi sekarang ni kalau sini 1 volt, bermaksud nilai voltan dekat V12 ni adalah sama dengan 4 volt. Sebab apa? Hasil tambah dia, ini kita dapat VAB dah 1 volt. Hasil tambah kat sini dengan yang kat 345 ni mesti dapat 5 volt balik. Alright. Jadi itulah dia untuk selesaikan masalah ni. Okey, mungkin kamu boleh, kalau kamu rasa laju sangat, kamu boleh pause, berhentikan dia dulu, stopkan dulu, betul tengok, cuba fahamkan perlahan-lahan. Ataupun contoh yang dia bagi dalam buku teks ni pun cantik lagi lah. Dia bagi cantik lah ni, nampak? Dia combinekan R1, dia combinekan jadikan R2, atau R2 tu dia combinekan jadi R2 tu adalah dia combine yang selari ni, yang macam kita buat tadi tu. Okay, jadi dia combine semua, last sekali jadi R total semua tu, dia dah campurkan, dapat 10. Ini nampak lebih mudah lagi lah. Cuma tadi cikgu lukis supaya kamu nampak lukisan itu ditambah-tambahkan. Kalau ikut calculation dia sama je. Last sekali kita akan dapat 10 ohm. Okay, kamu boleh juga rujuk daripada solution yang diberi oleh buku teks ni.
Okey, tadi pun kita dapat 1 volt dan juga 0.5 ampere. Alhamdulillah. So, selesai tugasan kita hari ini. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.